Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Diharapkan murid-murid dalam keadaan sihat walafiat pada hari ini. Tiada hari tanpa belajar. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan tentang topik 2.6 Makanan Kesihatan dan Suplemen Kesihatan. Apakah yang dikatakan dengan makanan kesihatan? Makanan kesihatan merupakan bahan makanan semula jadi yang terkandung dalam gizi yang normal yang boleh mengekalkan kesihatan dan tidak mempunyai bahan kimia yang biasanya digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan. Murid-murid ingat tak? Apakah itu teknologi pemprosesan makanan? Antara isu yang berkaitan dengan makanan kesihatan termasuklah kebolehdapatan makanan kesihatan. Yang kedua, harga makanan kesihatan yang tinggi. Yang ketiga, kaedah pemprosesannya. Dan yang keempat, bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Mari Cikgu Ila terangkan tentang suplemen kesihatan. Apakah yang dikatakan dengan suplemen kesihatan? Ia merupakan bahan nutrien yang diambil dalam bentuk kapsul, pil, cecair dan juga serbuk dalam dos-dos yang tertentu. Bahan nutrien seperti mineral, vitamin, karbohidrat dan juga pelawas yang terdapat dalam suplemen kesihatan biasanya diletakkan dalam kuantiti yang sedikit tetapi mempunyai kepekatan yang tinggi. Antara isu yang berkaitan dengan suplemen kesihatan termasuklah pengambilan dos yang sesuai dengan keperluan kesihatan dan juga dos pengambilan suplemen kesihatan yang sukar ditentukan dengan tepat walaupun keperluan badan manusia adalah berbeza. Dan juga harga suplemen kesihatan agak mahal. Dasar keselamatan makanan kebangsaan dikuatkuasakan oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melalui Program Keselamatan Makanan. Dasar ini diwujudkan adalah bertujuan untuk melindungi orang awam daripada risiko pengambilan makanan dan minuman yang boleh mengancam kesihatan manusia. Dasar ini juga bertujuan untuk melindungi orang awam tentang makanan kesihatan dan suplemen kesihatan tiruan. Serta dasar ini menggalakkan perdagangan makanan tempatan dan juga global. Apakah peranan Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun kita panggil sebagai KKM? Ia merupakan badan kerajaan yang menjaga keselamatan makanan kebangsaan dan meluluskan pemasaran suplemen kesihatan dan juga ubat tradisional di Malaysia. Cuba kita lihat peranan pihak berkuasa kawalan dadah ataupun kita panggil sebagai PBKD. Berperanan untuk mendaftarkan dan juga memantau suplemen kesihatan dan juga ubat tradisional sebelum dipasarkan. Pelekat dengan label dan kod QR dilekatkan pada botol atau kotak suplemen kesihatan dan juga ubat tradisional yang telah diluluskan dan didaftarkan. Pentingnya peranan tentang label QR code ini. Seterusnya, Akta Makanan 1983 telah mewartakan Undang-Undang Malaysia yang dikuatkuasakan oleh kerajaan. Tujuan Akta Makanan 1983 adalah melindungi orang ramai terhadap bahayanya dari segi kesihatan dan penipuan yang berkaitan dengan penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan serta mengenai perkara yang berkaitan dengan makanan. Tindakan yang boleh diambil kepada penjual makanan adalah mana-mana pihak yang menjual makanan yang beracun atau merosakkan kesihatan pengguna akan didenda atau dipenjarakan atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan oleh pihak mahkamah. Peraturan Makanan 1985. Undang-undang ini telah digubal di bawah Akta Makanan 1983 yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak berkuasa tempatan. Tujuannya adalah untuk membantu orang ramai untuk memperolehi makanan yang selamat, berkualiti, bersih dan bebas daripada sebarang bahan pencemar yang beracun. Murid-murid nak tahu tak bagaimanakah peraturan makanan 1985 dilaksanakan? Ya, dia boleh mewajibkan pengeluar makanan menulis maklumat dalam label makanan.
Yang pertama, Cikgu Ila terangkan, mesti ada nama sebutan sebenar makanan. Nama itu patutnya jelas, tepat dan tidak mengelirukan. Yang kedua, perlu ada senarai ramuan. Ramuan yang digunakan dalam produk yang disusun mengikut berat dalam susunan menurun. Yang ketiga, arahan penyimpanan. Ikut arahan penyimpanan yang telah disarankan. Yang keempat, maklumat pengeluaran. Perlu ada nama dan alamat pengilang ataupun pembungkus ataupun ejen, termasuklah produk daripada luar negara. Yang kelima, penandaan tarikh. Pastikan bahawa makanan yang telah dipilih tidak melepasi tarikh luput. Yang keenam, penyataan mengenai kuantiti atau berat ataupun isi padu. Penyataan ini perlu ya untuk mengenal pasti tentang berat bersih atau isi padu ataupun bilangan minimum isi bungkusan makanan tersebut. Yang ketujuh, penyataan aditif makanan. Ia perlu menyatakan semua aditif makanan yang dibenarkan ataupun bahan-bahan yang telah diletakkan di dalam bungkusan tersebut. Contohnya, bahan pengawet, bahan pewarna, bahan perisa, penambah perisa, antioksidan dan juga kondisioner makanan. Yang ke-8, pelabelan makanan. Maklumat perlu ada mengenai kandungan pemakanan sesuatu produk. Dan yang terakhir, ke-9, akuan pemakanan yang boleh menunjukkan kualiti pemakanan produk tersebut. Mari Cikgu Ila terangkan tentang status halal makanan. Rata-rata sekarang ni pembungkusan makanan mempunyai logo halal. Maksud status halal makanan ialah tempat makan atau produk makanan yang mempamerkan logo halal Malaysia yang mengesahkan bahawa makanan tersebut boleh dimakan dan dianya mempunyai status halal. Apa maksud halal? Halal bermaksud bahan yang dibenarkan atau yang dibolehkan oleh hukum syarak. Takrif halal mengikut Perintah Perdagangan 1975 ialah bukanlah terdiri daripada atau mengandungi apa-apa bahagian atau benda daripada binatang yang orang Islam dilarang untuk memakannya atau yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. Kepentingan persenjataan halal kepada ekonomi Malaysia ialah menambahkan keyakinan pengguna, satu sumbangan sosial, memudahkan pemantauan dan boleh meningkatkan produktiviti dan keuntungan. Itu saja video Cikgu Ila pada hari ini. Kita akan bertemu kembali pada sesi video yang akan datang. Kod kita pada hari ini ialah mencegah lebih baik daripada mengubati. Carilah penawar terhadap penyakit yang kita hadapi. Sekian saja daripada Cikgu Ila. Brainet.my